Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So basically macam kita tahu dalam zaman sekarang ni internet adalah segala-galanya. Lantas kita bukan hanya memerlukan internet yang pantas, tetapi liputan internet yang meluas dalam sesuatu premis ataupun sesuatu kediaman. Jadi itulah yang kita nak bincangkan dalam video kali ni, di mana untuk video kali ni aku nak bawa korang satu produk yang akan membawa pengalaman penggunaan internet korang di rumah korang ataupun di premis korang ke satu tahap yang lebih mantap dan mantul. Jadi dalam video kali ni aku nak bawa korang Tenda Nova MW5C ini, iaitu so-called AC1200 Home Wi-Fi Mesh System untuk kediaman ataupun premis korang. Jadi kalau korang nak tahu apa yang menarik tentang Mesh Wi-Fi System ini, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. Alright, so first thing first, pastikan korang tengok video ni sampai habis. Sebab apa? Dalam video kali ni kita bukan saja nak cerita pasal produk so-called Wi-Fi Home Mesh ini, tetapi kita akan buat satu set giveaway untuk produk yang sama kepada korang yang bertuah. Jadi please stay tune sampai habis. Perkara kedua adalah video ini kemungkinan agak sedikit panjang kerana explanationnya perlu lengkap dan perlu teratur. Jadi hopefully again korang tengok video ni sampai habis sebab aku akan pastikan ia sangat berguna dan sangat-sangat penting. Jadi tak nak cerita banyak, jom kita ke bab pertama. Jom. Okey, so sebelum kita pergi lebih jauh dalam video ini, benda pertama yang kita perlu faham iaitu apa itu traditional Wi-Fi, iaitu sistem Wi-Fi yang kita guna dekat rumah kita sekian lama. Jadi secara asasnya macam dekat rumah kita, kalau kita pakai Streamit ke Unify ke, kita akan memakai sistem Wi-Fi tradisional yang sama ataupun lebih kurang sama, di mana kita akan ada modem, kita akan ada router. Modem adalah perkakasan yang akan menghubungkan dengan internet rumah korang ataupun internet telco tersebut, manakala router akan berhubung dengan modem untuk mewujudkan talian internet Wi-Fi dekat rumah korang. Jadi secara asalnya traditional internet Wi-Fi ni aku boleh kategorikan sebagai single access point punya internet, di mana dia hanya ada satu tempat, satu access point ataupun satu peranti yang akan mewujudkan satu internet connectivity ataupun Wi-Fi dekat rumah korang. So itu adalah sudah cukup memadai untuk sesebuah premis yang tidak begitu besar. Tetapi bagaimana kalau korang mempunyai premis yang sedikit besar, yang lebih luas, 2 tingkat, 3 tingkat mungkin, ataupun korang mempunyai premis kedai? Bagaimanakah korang nak memastikan bahawa capaian internet korang boleh cover keseluruhan ruangan yang luas tersebut? Jadi dekat situlah perlunya internet mesh Wi-Fi system ini. So itu pasal traditional internet punya sistem. Bagaimana pula dengan mesh Wi-Fi? Apa itu mesh Wi-Fi? Mesh Wi-Fi ni secara ringkasnya adalah dia bertujuan untuk meluaskan rangkaian Wi-Fi dekat sesuatu premis. Contohnya macam aku cakap tadi, traditional internet Wi-Fi rumah korang akan pakai single access point, di mana satu tempat saja akan menyebarkan internet. Jadi mesh Wi-Fi ni dia akan mewujudkan multiple access point ataupun multiple nodes yang akan berhubung sesama sendiri untuk mewujudkan satu rangkaian internet yang saling berhubung kait untuk mengcover satu kawasan yang lebih luas untuk sesebuah capaian internet. So itu adalah berkenaan dengan mesh Wi-Fi. Tapi kejap, kedengaran mesh Wi-Fi ni fungsinya adalah lebih kurang sama dengan range extender kan? Sebab apa? Tujuannya adalah untuk meluaskan rangkaian ataupun capaian internet dekat rumah korang. Ya, kedengaran agak sama tetapi of course ada perbezaannya. So perbezaan pertama paling nyata adalah instead of menggunakan satu nama internet ataupun satu SSID, range extender akan mewujudkan another line ataupun another SSID dekat rumah korang. Contohnya dekat rumah aku, katakanlah internet aku bernama Izami Wi-Fi. Jadi dengan memakai range extender dia akan mewujudkan satu lagi Wi-Fi bernama Izami Wi-Fi EXT. So apa yang terjadi bila korang masuk ke dalam kawasan yang ada range extender, korang perlu secara manually masuk ke line tersebut, line EXT tersebut. So dia agak leceh, agak rumit lah kan. So berbeza dengan mesh Wi-Fi, di mana mesh Wi-Fi hanya akan mewujudkan satu SSID yang sama saja. So korang pergi point A ke, korang pergi point B ke, korang pergi ke point C, korang akan dihubungkan dengan internet Wi-Fi yang sama. So nampak agak seamlessly lah kan. Perbezaan yang kedua adalah of course mesh Wi-Fi dia punya line connectivity yang dia extendkan tu akan lebih stable, akan lebih pantas. Berbeza dengan range extender, dia punya line connectivity tu agak unstable, agak kurang kelajuannya berbanding modem asal korang. So itu yang kita nak bawakan dalam video kali ni, iaitu satu penyelesaian untuk internet Wi-Fi coverage kat rumah korang yang lebih profesional, lebih mantap. So tak nak cerita banyak, jom kita unbox dulu, kita tengok apa ada dalam kotak untuk Tenda MW5C ini. Jadi jom. So ini adalah kotak dia. Kalau korang nampak Nova MW5C 3 pack. So ini mengandungi 3 pack, 3 unit, 1, 2, 3. Dia juga mempunyai 2 pack untuk korang yang mempunyai ruangan yang lebih kecil, coverage ni lah. Jadi kat depan ni dia mengatakan bahawa dia boleh cover sampai 300 meter persegi. So itu secara ringkas, jom kita tengok apa ada dalam kotak. So dalam kotak macam biasa, benda pertama yang korang nampak adalah dia punya manual dan warranty card. Lepas tu kalau korang nampak dekat dalam ni mengandungi 3 square punya barang. Kalau korang keluarkan, dia ada 3 item. Terus ni dia ada memberikan korang LAN cable ni ataupun one cable ni. Alright, satu warna kelabu macam ni. Dan dia ada memberikan korang 3 power cord lah.
Okay, so dia ada 3 unit benda ini dekat dalam kotak dia punya power cord dia. Last but not least, itu saja dalam kotak. So dekat dalam kotak dia memberikan kita 3 knot ni. Ini dipanggil sebagai knot ataupun 3 access point yang berbeza ini, di mana access point ni akan berhubung sama sendiri untuk mewujudkan rangkaian internet yang lebih meluas lah. So secara asalnya rupa dia macam ni. Okay, dia agak squarish, berkotak macam ni. So dekat depan ada logo Nova, ada satu indikator LED dekat sini. Dekat belakang mengandungi 3 port, iaitu port pertama adalah untuk power input dan 2 port WAN ataupun LAN punya port. Lepas tu ada satu reset punya lubang. Dekat bawah mengandungi informasi-informasi yang perlu kalau korang nak setting up dia punya device ini, dan juga ada tempat untuk gantung dekat dinding kalau korang perlu gantung. So secara asalnya dia punya size ni agak kecil lah, dalam satu telapak tangan macam itu saja. Sangat comel, sangat kemas. So itu secara ringkas dia punya unboxing experience untuk tenda Nova MW5C ni. So jom. Jadi untuk uji kaji ni kita akan buat dekat kediaman aku ni, di mana untuk pengatur korang dia adalah berkeluasan areanya lebih kurang 6,000 kaki persegi. Dari segi bangunan adalah 2 tingkat berkeluasan lebih kurang 3,000 kaki persegi. So agak sesuai dengan kita punya uji kaji untuk tenda Nova MW5C ni. Sebab apa? Tenda Nova MW5C ni boleh cover sampai 300 meter persegi, iaitu sekitar 3,000 kaki persegi macam tu. Jadi untuk uji kaji ini kita akan buat 3 test. Test yang pertama adalah kita nak tengok dari segi dia punya capaian Wi-Fi signal sampai ke sini. Test yang kedua adalah dari segi kestabilan ataupun speed internet lah. Kita akan buat speed test sikit lah. So untuk kedua-dua test ni kita akan buat 3 situasi. Iaitu situasi pertama, kita akan tengok dari segi signal daripada router asal Wi-Fi dekat rumahku ni, di mana router tersebut terletak di tingkat 2, ruang tamu atas. Jadi agak jauh daripada sinilah, kena turun tangga, ada beberapa dinding. Sampai ke sini adalah lebih kurang dalam 40 kaki macam itulah dia punya jarak. Situasi kedua adalah dengan melihat signal daripada extender router. Sebab apa? Dekat rumah ni pun aku ada pasang extender router dekat luar. Betul-betul dekat pintu masuk tu, sebelah kiri kat luar tu ada satu extended router aku pasang. Jadi kita nak tengok daripada segi signal extended router tu okey tak okey. Yang ketiga, of course, kita nak tengok dari segi signal daripada tenda Nova MW5C itu sendiri. Jadi tak nak cerita banyak, jom kita ke ujian kita. Okey guys, sekarang aku dah connectkan C15 ni pada Wi-Fi rumah yang asal punya router. Jadi kalau korang boleh nampak dari segi jarak, aku boleh dapat kalau sekarang ni dia punya signal adalah lebih kurang 1 ke 2 bar. Memang kecil gila lah. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada. Itu untuk 2.4 GHz punya signal. Jadi jom kita test, tengok dia punya speed test. So far bacaan memang kosong. Senang cerita, line tu dapat tangkap 1-2 bar, tapi dari segi connectivity tu tiada. Hanya dapat tangkap signal. Tetapi dari segi kestabilan internet connection tu tak ada. Itu dengan menggunakan traditional ataupun existing punya router yang ada dekat tingkat 2 yang aku cakap tadi. Now jom kita try test pada signal yang ada pada extended router dekat luar situ, iaitu lebih kurang 25 kaki daripada sini. So macam aku cakap tadi, extended router dia akan ada EXT dekat belakang. Itu adalah extended router aku. Jadi sekarang extended router tu aku boleh dapat signal dia lebih kurang 1-2 bar juga sama. Tapi lebih stabil lah berbanding yang tadi. Jadi jom kita test, tengok dia punya speed test pula. Okey, dari segi extended router punya speed test, dia boleh tangkap lebih kurang 5 Mbps, 4 Mbps. Tetapi memang sangat-sangat fluctuate. Dia bergerak antara 1 Mbps ke 6 Mbps tu beralih-alih lah dia punya dari segi speed dia. Tetapi still boleh capture 5 Mbps lah. Berbanding uji kaji pertama tadi, langsung tak dapat tarik line dekat sini. Hanya dapat tarik signal saja, tetapi dari segi internet speed, internet connection, zero, elek. Now kita ke setup ketiga, iaitu kita akan setup tenda tu dekat atas. Aku akan letak ke 3 point sebab dia ada 3 pack yang aku dapat tu. Aku akan letak 3 point. Kita cuba tengok dekat sini juga berapa kuat dia punya line, adakah internet dia adalah sama laju dengan dekat point yang pertama dekat router asal. Jadi jom kita setup. So sekarang kita nak masuk dalam, kita nak setup tenda Nova MW5C tersebut. Jadi on the way nak ke modem asal tu, aku akan tunjukkan korang dekat mana aku punya range extender dan dekat mana kedudukan modem. Jadi ini adalah tempat kita akan buat uji kaji speed test, range test, everything. So jom. So ini adalah dia punya extended range extender dia lah. So dekat sini. Right, so jom kita masuk. So dekat situlah tempat letaknya aku punya current router dan juga current modem. So sekarang aku berada dekat aku punya modem ataupun router asal dekat rumah aku ni. Jadi ini akan jadi access point pertama untuk node ataupun tenda MW5C yang pertama kita akan set up kat sini. Dipanggil sebagai ibu node dia lah. So korang mesti set dekat sini dahulu, direct kepada modem. Lepas tu lagi 2 ataupun lagi 3 tu baru korang boleh letak kat tempat-tempat lain dekat sekitar rumah korang lah. So untuk installation perkara ini, benda pertama of course korang kena download dia punya apps dia. Dipanggil sebagai tenda Wi-Fi ni. Dia ada dekat App Store ataupun Play Store. Seterusnya perkara kedua adalah korang mesti ada korang punya internet account, username dan juga password. Sebab apa korang kena set up nanti masa proses setup ini. Sekiranya korang tak ada,
Untuk TM dan juga Unify, korang boleh pergi ke TM live chat macam itu, korang boleh request dekat orang punya assistant sana, dia akan provide. Tapi kalau korang ada simpan, so korang dah settle lah dekat situ. Jadi untuk setup benda ni, benda pertama adalah korang perlu ambil satu cubicle ni. Alright. So kalau kau perasan kat belakang ni dia ada port-port dia kan. Alright. So apa terjadi? Korang kena power up dulu. Dia akan menyala hijau dekat sini tau. So apabila dia berkelip-kelip hijau, maknanya dia dah ready untuk connection lah. Jadi seterusnya korang kena sambungkan LAN cable ni dekat belakang dia ni. Korang cabut connection LAN dia daripada router asal ni, daripada modem ini. Seterusnya korang ambil LAN cable yang korang dah sambungkan kepada korang punya Nova MW5C ni, korang connectkan kepada modem dekat port nombor 1. So settle perkara yang awal. Now kita ke dia punya Tenda apps. So apabila korang masuk ke dalam Tenda apps, dia akan minta korang untuk connectkan korang punya Nova tadi secara wirelessly dekat sini. Dia punya password, ID semua ada dekat bawah sini So kita connectkan dia dekat Wi-Fi. So kalau korang nampak nama dia adalah Nova 53F0 Alright, kita dah connectkan dia. So dia akan masuk ke dalam page inilah. Dia cakap welcome to Nova, the best Wi-Fi coverage. Korang tekan setup. Jadi dekat sini, kalau untuk Unify, korang ambil PPOE. Pilih PPOE. So dekat sinilah korang perlu masukkan username dan password akaun internet Unify korang yang aku cakap tadi. Jadi korang just masukkan dekat sini. Lepas korang dah masukkan korang punya username dan juga password, korang pergi dekat bawah nampak ISP tu kan. Secara asas ni dia akan pilih general. So untuk Unify korang kena ambil Malaysia Unify. Lepas tu korang tekan next saja. Lepas tu dia akan connectkan pada modem korang. Okay, sekarang dia dah connected. Jadi dia minta untuk korang namakan korang punya router baru ni, Ibu Note ni, nak letak apa nama Wi-Fi nya. Jadi untuk itu aku letak nama aku lah. Jadi secara asasnya dah successfully connected korang punya Tenda Nova MW5C ni dengan korang punya modem asal. Jadi sekarang kita nak sambungkan lagi dua Note tersebut untuk jadikan dia rangkaian yang lebih luas. Jadi macam mana cara dia? Alright, so dia akan keluar macam ni lah. Dia cakap macam mana nak add another Nova into the kit. Korang tekan next saja. Korang tekan next. Korang tekan next. So apa yang korang perlu lakukan sekarang adalah korang ambil lagi 2 biji tu, korang sambungkan pada power dan korang akan follow next step dekat apps ini. Jadi jom kita power up lagi 2 Note tersebut. So bila korang dah power up lagi 2 Note tersebut, korang pastikan dia punya lampu dekat situ berkelip hijau. And then korang tekan next lah, IC. Lepas tu secara otomatis ni dia akan cuba mencari lagi 2 biji Note tersebut untuk dimasukkan ke dalam rantaian sistem ini. Perkara ini tampak sangat mudah sebab apa tahu? Untuk Tenda Nova punya sistem ni, mereka telah siap-siap pre-configured ketiga-tiga biji ni untuk saling berkait satu sama lain. Jadi korang tak perlu nak pairing-pairing dia. Korang set up salah satu, lagi 2 biji akan automatically pairing dekat ibu dia ni. Jadi sangat-sangat mudah kan? Jadi secara asasnya bila dia dah pairing, dekat dalam apps ini dia akan tunjuk bahawa ada 3 biji, tiga-tiga warna hijau. Jadi to make sure betul kena pairing, korang boleh tekan dekat gambar antara 3 ni. Contoh aku ambil primary Note ni, ditunjuk bahawa online connection adalah excellent. Kalau aku pergi kepada Note ketiga ataupun kedua, dia pun tunjuk benda yang sama. Jadi menandakan dia telah dihubungkan dengan internet ataupun dengan ibu Note tersebut. Jadi next step adalah apa? Next step adalah ibu dia ni kau biar dekat sini. Lagi 2 biji ni korang boleh place dekat mana-mana je yang dia boleh berhubung antara satu sama lain dekat dalam rumah ini. Jadi tak silap aku, dia boleh berada dalam jarak lebih kurang 100 meter antara satu Note ke satu Note yang lain. Jadi untuk tujuan ini, aku akan letak satu Note ibu dekat sini. Note kedua aku akan letak dekat area range extender kat luar tadi. Note ketiga aku akan letak kat dapur. Sebab aku nak test dekat belakang rumah boleh dapat tak internet connectivity. Sebab apa? Selalunya dekat belakang rumah memang zero elect line. Dekat depan kita akan test balik. Jadi jom kita place kedua-dua Note ini. Jom. Jadi ini adalah ibu dia. So jom kita pergi ke dapur dahulu. Ini adalah dak miau. Alright, so satu point dekat dapur. Sorry Sepah tengah masak, nak masak tengah hari. Kita akan letak dekat sini dahulu. So dah pasang, aku letak dekat sini. Alright, ini adalah pintu ke belakang. So aku akan test dekat belakang nanti. Alright, jom kita pasang dekat luar pula. Hai Mama. So sekarang kita akan pasang di area range extender ini Aku akan cabut plug tu, aku akan pasang dekat situ. So jom. So aku dah pasang. Dah second ataupun third Note dekat sini. Aku letak dekat pokok ni. Sorry Mama. Now kita ke point tadi untuk kita check dia punya signal. Adakah stable, adakah dapat dekat situ. Lagi satu aku akan check dekat belakang rumah, nak check dapat dan stable tak internet dekat situ. Jadi jom guys, sekarang kita nak buat uji kaji yang ketiga, iaitu dengan memakai Tenda Nova MW5C. Jadi sekarang kita dekat checkpoint dekat depan ni. So macam korang nampak tadi, aku letak Note yang ketiga dekat tempat extended router yang sama dekat luar pintu itu. Jadi should be dia punya reception signal adalah lebih bagus. Jadi tak nak cerita banyak, jom kita tengok berapakah signal bar dia boleh dapat dekat sini menggunakan Tenda Nova MW5C pula. Okay guys, surprisingly kalau korang boleh nampak, aku boleh mendapat capaian internet lebih kurang 3 bar ke 4 bar. 3 bar ke 4 bar
which is memang sangat-sangat jauh berbeza tanpa menggunakan mesh router ini. Tetapi berapakah pula dia punya speed test? Jadi jom kita check. Okay guys, surprisingly dekat depan ni aku boleh dapat capaian internet 35 Mbps guys. 35 Mbps memang jauh beza tanpa apa-apa extended router ataupun berbanding dengan extended router yang aku pasang tadi. Jadi tak ada cerita banyak, jom kita test dekat belakang rumah pula. Jom. Sekarang aku dekat belakang rumah. Jadi macam korang nampak tadi, node kedua aku letak dekat area dapur, which is dapur adalah betul-betul belakang dinding ini Jadi ada satu node belakang dinding ini. Jadi jarak antara node dengan aku sekarang adalah lebih kurang 8 kaki. Jadi selalunya dekat belakang rumah ni memang tak ada apa-apa line internet wifi lah, memang tak dapat langsung. Jadi jom kita test berapakah bar kita dapat dekat belakang ni. Okay guys, so dekat belakang ni aku boleh mendapatkan lebih kurang 3 bar ke 4 bar. Tadi dia naik 4 bar sekejap, tadi dia boleh dapat 3 bar lah senang cerita. Jadi berapakah pula speed test dia? Okay guys, ini memang surprisingly gila sebab dekat belakang ni aku boleh dapat capaian internet speed lebih kurang 44 Mbps, which is memang totally daripada tak ada terus ada, malah laju pula tu. Jadi jom kita ke bahagian conclusion uji kaji ni. Jom. Okay, selesai sudah kita punya ketiga-tiga uji kaji kita untuk ketiga-tiga situasi berbeza, iaitu tanpa apa-apa range extender, dengan menggunakan range extender, dan yang ketiga adalah of course dengan menggunakan tenda Nova MW5C ini. Jadi sebelum kita ke hasil dapatan, suka untuk aku nyatakan bahawa pertama, tenda Nova MW5C ni boleh mencapai maximum speed hingga ke 500 Mbps, which is sangat-sangat laju. Tetapi suka untuk aku nyatakan bahawa internet Unifi dekat rumah aku ni sebenarnya masa aku subscribe adalah 30 Mbps saja. Jadi memang sangat-sangat kecil berbanding kemampuan sebenar tenda Nova MW5C ini, iaitu 500 Mbps. Walau bagaimanapun, semasa aku buat speed test dekat dia punya node pertama, dekat modem, aku berjaya mendapatkan speed lebih kurang 48 Mbps. So aku tak sure sama adakah Unifi telah senyap-senyap upgrade plan aku ke 50 Mbps ataupun tenda Nova MW5C ini yang telah boleh berjaya memboosting speed aku punya internet rumah lah. Aku tak sure which is mana satu yang sebenar-benarnya. So now ke hasil dapatan pula. Jadi macam korang nampak, untuk test pertama tanpa menggunakan apa-apa range extender, kita boleh berjaya mendapatkan lebih kurang 1 ke 2 bar yang tak begitu kuat dengan speed test yang kosong, memang tak ada internet langsung. Dengan menggunakan range extender, kita berjaya mendapatkan 1-2 bar yang tak kuat juga, tetapi adalah 4 ke 5 Mbps dia punya internet speed. Tetapi dengan menggunakan tenda Nova MW5C memang totally berbeza. Di mana korang nampak tadi, aku boleh mendapatkan 3 bar ke 4 bar full bar dengan internet capaian lebih kurang 35 Mbps, which is sangat berkali ganda berbanding range extender yang aku guna tadi. Di mana dia punya node tu aku letak memang tempat yang sama dengan range extender yang asal sebelum ini. Jadi memang sangat-sangat legit. Manakala dekat belakang rumah pula, di mana asal ni memang tak ada apa-apa connectivity langsung, sekarang boleh dapat 3 ke 4 bar dengan internet capaian 40 Mbps lebih, which is sangat-sangat mantap, sangat-sangat laju. Jadi apa aku boleh rumuskan bahawa tenda Nova MW5C ni setakat ini memang telah berjaya mengubah pengalaman internet aku, at least dekat premis aku ni lah, at least untuk penggunaan aku lah, of course. Jadi bagaimana pula dengan anda? So menarik bukan sistem Wi-Fi mesh yang diberikan oleh tenda Nova MW5C ni? Sebenarnya kalau nak cerita dalam satu video memang panjang, ada banyak lagi poin-poin yang aku kena cakap tapi terlalu panjang. Jadi untuk kelebihan kenapa korang patut memilih tenda Nova MW5C ni, aku akan letak dekat skrin sekarang. So, settle cerita pasal tenda Nova MW5C ni kan. Jadi kedengaran agak dahsyat, rasanya macam mahal. Tapi jangan risau, harganya memang sangat-sangat mampu milik. Di mana untuk tenda Nova MW5C ni dia ada dengan dua jenis ataupun dua varian, iaitu set 3 pack dan juga set 2 pack. Di mana untuk set yang 3 pack dia dijual dengan tanda harga RM399 saja, manakala yang set 2 pack tu hanyalah berharga RM279 saja. Tetapi jangan risau, kalau korang adalah penonton Izami Gadget and Tegar, korang layak mendapatkan voucher RM15 off untuk 100 terawas saja untuk set 3 pack di Shopee Mall Tenda Malaysia. So kalau korang nak reki-reki, korang boleh check dekat link dekat bawah. Now kita ke bahagian yang ditunggu-tunggu, iaitu bahagian giveaway. So macam aku cakap tadi, pihak Tenda Malaysia telah secara bermurah hati ingin mensponsor ataupun memberikan satu set 2 pack punya tenda NW5C ini kepada korang yang bertuah. So bagaimana caranya korang nak dapatkan giveaway ni ataupun korang nak masuk giveaway ni?
mudah saja. Yang pertama, of course, korang kena subscribe channel Izami Gadget ini. Yang kedua, korang kena like dan follow Facebook page Tenda Malaysia. Aku akan letak link dekat bawah. Yang ketiga, of course, korang kena share video ini dekat mana-mana media sosial korang. Dan korang kena letakkan hashtag Tenda Giveaway. Hashtag Tenda Giveaway. Yang keempat adalah korang kena komen dekat video ini kenapa korang nak Tenda Nova MW5C ini secara sekreatif yang mungkin. Pemenang akan dipilih berdasarkan komen yang paling kreatif, komen yang paling masyhur. Dan macam biasa, satu ID, satu penyertaan saja. Please jangan spam banyak-banyak. Siapa spam, disqualified. So, giveaway ini akan bermula daripada video ini di-upload pada tarikh yang aku akan letak dekat skrin ini. Dan dia akan berakhir adalah seminggu selepas video ini di-upload pada jam 12.30 malam. Dan pemenang akan mula diumumkan selepas 3 hari daripada tarikh tutup di Facebook page Izami Gadget. Aku akan letak link dekat bawah. Lebih kurang jam 9 malam macam itulah. Jadi apa tunggu lagi? Menarik bukan? Jadi jomlah ramai-ramai kita pakat masuk kontes giveaway Tenda Malaysia ini. Jadi thanks for watching. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.